Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 11 akan membincangkan topik berkaitan tajuk Al-Dilalah. Okey, yang terpampar di dalam ini adalah ahli kumpulan kami. Okey, yang pertama Muhammad Nabil Hazim bin Nazim nombor 287126. Yang kedua Ali bin Muhammad Cabidi selaku ketua kumpulan 285977. Yang ketiga Muhammad Aiman 287685. Yang keempat Misbahul Ahlam 286420. Dan yang kelima Ahmad Faiz Izzuddin 287335. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya akan menceritakan tentang pengertian umum Al-Dilalah. Okay, secara bahasa, kata dilalah adalah bentuk masdar kata dasar daripada kata dal yadal yang bererti menunjukkan, dan kata dilalah sendiri bererti petunjuk atau penunjukan. Arti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan, pertama disebut madlul yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum dalil itu disebut dalil hukum. Dalam kalimat asap menunjukkan adanya api, kata api disebutkan madlul. Sedangkan asap yang menunjukkan adanya api disebut dalil. Pembahasan tentang dilalah ini begitu penting dalam ilmu logika dan usul fiqh, kerana termasuk dalam salah satu sistem berfikir untuk mengetahui sesuatu tidak mesti melihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Berfikir dengan menggunakan petunjuk isyarat disebut berfikir secara dilalah. Jadi, terima kasih. Mafhum adalah setiap makna yang difahami dari suatu lafaz yang makna tersebut berada di ruang lingkup yang tersurat. Okey, ulama usul fiqh membahagi mafhum kepada dua, iaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mughalafah. Okey, seterusnya mafhum mukhalafah ni terbahagi pada 6 jenis, iaitu mafhum laqab, mafhum hash, mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum qayah dan mafhum adab. Okey, mafhum muwafaqah menurut Hanafiyah disebut dengan dilalah al-nash. Seluruh ulama kecuali Zahiriyah sepakat berhujah dengan mafhum muwafaqah. Akan tetapi mereka berbeza pendapat mengenai cara menetapkan hukum melalui mafhum muwafaqah ini. Okey, pendapat pertama menyatakan bahawa lafaz terhadap mafhum muwafaqah ni dilakukan melalui cara kias. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahawa pemahaman terhadap makna-makna tersebut dilakukan melalui dilalah lafaz. Dilalah lafaz. Perbezaan ini mempengaruhi hukum yang dihasilkan dalam memahami suatu nas. Okey, mafhum mughalafah. Dari sudut bahasa, mafhum al-mughalafah ni bermaksud yang difahami daripada lafaz secara bersalahan. Manakala dari sudut istilah pula, ia bermaksud makna yang ditunjuk oleh lafaz pada tempat yang tidak disebut bertentangan dengan lafaz yang ditunjuk oleh lafaz pada tempat percakapan. Okey, secara umumnya mafhum ni, mughalafah ni makna yang tersirat bertentangan dengan makna daripada lafaz yang tersurat. Dalam mafhum mughalafah boleh dibahagikan pada 6 jenis, iaitu mafhum laqab, mafhum hash, mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum qayah dan mafhum adab. Laqab. Memahami laqab adalah mewujudkan undang-undang, bukannya undang-undang yang ditetapkan pada isim alam atau isim teks. Okey, contohnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat diwajibkan ke atas gandum. Dengan memahami laqab, ditentukan bahawa hukum zakat tidak dikenakan ke atas manusia selain gandum. Okay. Mafhum hash, ia mewujudkan undang-undang dan bukannya undang-undang terhad dengan apa yang disebut oleh lafaz dalam sebuah nas. Contohnya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syufah itu terdapat pada suatu benda tetap, iaitu tidak dikongsi. Lafaz hadis menyatakan bahawa hukum syufah terhad kepada objek yang tetap yang belum atau tidak boleh dibahagikan. Oleh itu, memahami hash, iaitu selain daripada objek tetap yang belum dibahagikan, hukum syufah tidak berlaku. Mafhum sifat, ia adalah panduan perkataan yang diberikan ciri-ciri tertentu untuk kesahihannya, hukum yang berlawanan atau sebaliknya. Hukum yang disebut oleh lafaz ia dalam sesuatu yang tidak terdapat pada sifat-sifat yang disebut oleh frasa tersebut. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala
dalam sesiapa di antara kamu umat berdikari yang tidak cukup berbelanja untuk berkahwin dengan wanita merdeka, lagi orang yang beriman bolehlah mengahwini wanita yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Dari surah An-Nisa 25. Dibolehkan mengahwini hamba yang disebutkan oleh ayat tersebut di atas adalah hamba yang beriman. Jadi iman adalah sifat yang diberikan kepada hamba yang boleh dikahwini, maka difahamkan bahawa sifatnya adalah dilarang berkahwin dengan hamba yang kafir. Okey, mafhum syarat, ia adalah panduan lafaz yang menggunakan hukum itu dihubungkan dengan syarat supaya undang-undang yang bertentangan boleh digunakan. Okey, pada sesuatu yang tidak menepati syarat yang dinyatakan oleh lafaz, sebagai contoh firman Allah, dan jika mereka telah bercerai mengandung, maka berikanlah mereka nafkah sampai melahirkan. Okey, dalam surah At-Talaq ayat 6. Hukum yang dimaksudkan dengan ayat lafaz lalah mantu'nya, iaitu wajib memberi nafkah kepada isteri yang diceraikan dalam kehamilan sehingga bersalin. Jadi kehamilan seorang isteri bercerai adalah syarat kewajipan bekas suami untuk memberi nafkah. Oleh itu, memahami syarat tidak wajib bagi yang terdahulu suami memberi nafkah kepada isteri yang bercerai dan hamil ini. Mafhum qayah, ia adalah panduan lafaz yang menggunakan hukum sehingga dengan had yang telah ditetapkan. Jika telah melepasi had yang ditentukan, jika ini ditentukan, maka hukum yang bertentangan berlaku seperti firman Tuhan. Kemudian jika suami sakit jiwa selepas talak kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Al-Baqarah ayat 230. Hukum yang disebut oleh ayat dilalah mantuknya ialah bahawa haram bagi bekas suami mengahwini bekas isteri yang telah diceraikan 3 adalah terhad sehingga bekas isteri berkahwin semula dengan lelaki lain kemudian bercerai pula. Maka memahami ghayah adalah dibenarkan sekali lagi bekas suami berkahwin dengan bekas isteri yang sudah berkahwin dengan lelaki lain kemudian dia diceraikan dengan tempoh iddahnya telah tamat. Mafhum adab, ia adalah kata penunjuk yang memberi makna kepada sesuatu dinyatakan oleh undang-undang dengan bilangan tertentu dan akan terpakai hukum yang berlawanan, bertentangan pada nombor lain tertentu yang berbeza dengan nombor yang disebut oleh frasa tersebut. Contohlah firman Allah, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka cercalah setiap orang 100 kali ganda. An-Nur ayat 2. Hukuman sebat yang dikenakan kepada orang yang melakukan zina ghairu muhsan, baik lelaki maupun perempuan, yang disebutkan oleh lafaz ayat di atas, iaitu 100 kali. Justru maka maklumlah adab tidak memadai untuk menghentam orang yang berzina ghairu muhsan selain daripada 100 kali ganda, iaitu kurang daripada 100 kali ganda dan juga tidak boleh lebih daripada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Iman bin Johari, nombor metrik 287685. Di sini saya ingin membincangkan tajuk berkaitan ad-dalalat. Menurut mazhab Syafi'i, dalalat terbahagi kepada dua, iaitu al-mantuq dan al-mafhum. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan al-mantuq. Definisi mantuq pada bahasa ialah perkara yang dilafazkan, manakala pada istilah pula ialah makna yang ditunjukkan oleh lafaz pada tempat cakapan, yakni tersurat. Definisi ini mengandung pengertian bahawa apabila kita memahami suatu hukum dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz ini, maka disebut pemahaman secara mantuq. Contohnya firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menurut mantiknya jelas menunjukkan halal berjual beli dan haramnya riba. Apa yang ditunjuk di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dalam ayat tersebut. Penunjukannya begitu jelas dan tidak memerlukan penjelasan di balik yang tersurat itu. Al-mantuq terbahagi kepada dua aspek, iaitu yang pertama dari aspek terdapat andaian makna yang lain atau tidak, dan yang kedua dari aspek kejelasan makna. Bagi aspek terdapat andaian makna yang lain terbahagi kepada dua, iaitu an-nas, yang merupakan lafaz itu tidak mempunyai andaian makna yang lain seperti jaiz zaidun, yakni orang tertentu. Manakala bagi al-zahir pula ialah lafaz itu mempunyai andaian makna yang lain yang marjuh dan lemah. Contohnya ra'aitu asadun, makna zahirnya iaitu singa, manakala makna lain yang lemah iaitu seseorang yang berani. Hal ini iaitu sifat berani itu diambil daripada sifat singa.
Seterusnya dari aspek kejelasan makna pula terbahagi kepada dua, iaitu mantuk as-sarih dan mantuk ghairu as-sarih. Okey, yang seterusnya, mantuk as-sarih. Mantuk al-sarih ini adalah makna yang difahami daripada lafaz tempat yang dicakapkan itu jelas. Mantuk as-sarih ini terbahagi kepada dua, iaitu dalalah al-mutabaqah dan dalalah al-tadamun. Dalalah al-mutabaqah ialah dalalah lafaz kepada maknanya secara tepat atau sempurna. Contohnya, penggunaan lafaz insan, makna yang tepat dan sempurna ialah haiwan natiq. Berbeza pula dengan dalalah al-tadamun. Dalalah al-tadamun ialah dalalah lafaz kepada sebahagian maknanya saja. Contohnya, penggunaan lafaz insan, makna yang sebahagian atau setengah itu ialah haiwan sahaja ataupun natiq sahaja. Seterusnya, kita pergi kepada mantuk ghairu as-sarih. Mantuk ghairu as-sarih adalah makna yang difahami daripada lafaz pada tempat yang dicakapkan itu tidak jelas. Al-mantuk ghairu as-sarih ini terbahagi kepada tiga, iaitu dalalah al-ima', dalalah al-iqtida' dan dalalah al-isyarah. Yang pertama, dalalah al-ima' bermaksud sesuatu lafaz itu terdapat qarinah yang diketahui melalui sifat yang menunjukkan ia adalah illah kepada hukum dari segi lafziyah, dari segi aspek lafziyah ataupun maknawiyah. Contohnya firman Allah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka. Melalui qarinah huruf alfa, maka dapat dipahami bahawa sifat mencuri itu menjadi illah kepada hukum potong tangan dari segi aspek qarinah lafziyah. Contoh dalil yang lain iaitu la yaqdi al-qadi baina itsnaini wa huwa ghadban. Sifat marah menjadi illah tidak menjatuhkan hukuman dari segi aspek qarinah maknawiyah. Seterusnya, dalalah al-iqtida' pula bermaksud sesuatu lafaz yang menunjukkan kepada makna yang tidak disebut, iaitu kebenaran lafaz adalah terletak kepada makna yang tidak disebut itu atau takdirnya. Contohnya firman Allah, wasalil qaryati allati kana fiha wal 'aira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Maksudnya, dan bertanyalah kepada negeri tempat kami tinggal dan kepada orang-orang kafilah yang kami balik ada bersamanya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Isyarat bertanya kepada negeri itu tidak dapat diterima akal, kerana negeri tidak dapat menjawab pertanyaan. Justru, ia seharusnya ditakdirkan dengan sesuatu yang tidak disebut, yakni penduduk. Dan yang terakhir iaitu dalalah al-isyarah, iaitu dalalah lafaz kepada makna yang tidak dimasukkan oleh orang yang bercakap. Contohnya firman Allah, la junaha alaikum in talaqtum an-nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Maksudnya, tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, ataupun sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Berdasarkan ayat di atas, seseorang suami boleh menceraikan isteri sebelum disetubuhi dan sebelum ditetapkan mas kahwin untuknya. Namun, yang dimasukkan ialah perkara lain yang berkaitan dengan lafaz tersebut, iaitu akad nikah dikira sah walaupun tidak disebutkan mas kahwin semasa akad. Hal ini kerana talak dikira berlaku selepas akad nikah yang sah. Jadi, dalalah al-isyarah daripada ayat tersebut ialah sah akad nikah yang tidak disebut mas kahwin semasa akad. Kategori tudu'at. Kategori tudu'at dalalah dalam mazhab Hanafi terbahagi pada dua, iaitu ibarah an-nas dan isyarah an-nas. Ibarah an-nas ialah petunjuk lafaz pada makna yang dimaksudkan, sama ada maksud itu asli ataupun tidak. Baiklah, kita pergi kepada ibarah an-nas. Terdapat satu dalil daripada surah An-Nisa ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maksudnya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku yang adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, sama ada 2, 3 atau 4. Daripada ayat ini terdapat ibarah an-nas, iaitu menyampaikan hukum yang qat'i yang muktamad dengan dirinya dan tidak memerlukan bukti yang kukuh.
Daripada dalil ini kita dapat menyimpulkan bahawa dalil ini tidak memerlukan dalil yang lain untuk menyokong dalil yang qat'i tersebut. Dalil ini menyebut kita sebagai manusia dibolehkan untuk berkahwin lebih daripada satu, dan maksimum adalah 4. Manakala Nabi pula diberi keistimewaan untuk mengahwini lebih daripada 4 orang isteri dalam satu masa. Jadi di situlah yang merupakan ibarah an-nas. Nampakkan perbezaan di antara hukum yang qat'i daripada surah An-Nas, daripada surah An-Nisa ini. Baiklah, kita akan pergi kepada ibarah, kita akan pergi kepada isyarah An-Nas pula. Kemudian isyarah An-Nas terdapat satu dalil daripada surah Al-Baqarah ayat ke-187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Maksudnya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Dalam dalil tersebut terdapat isyarah An-Nas, iaitu menetapkan ketetapan yang muktamad, tetapi ia telah diketepikan berkenaan dengan perhambaan oleh bukti muktamad ijma' yang lain. Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mencampuri isteri pada seluruh bahagian waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Kemudian berdasarkan dalalah isyarah difahami kebolehan masuki waktu subuh dalam keadaan berjunub dan berpuasa. Hal ini bermaksud selagi mana kita tidak melakukan persetubuhan dengan isteri kita pada waktu berpuasa, puasa itu adalah sah. Walaupun kita melakukan persetubuhan pada malam hari dan tidak lagi bermandi wajib, puasa kita tidak sah kerana kita tidak melanggar syarat sah berpuasa, iaitu bersetubuh di siang hari. Melalui ayat ini telah ingin menyampaikan dua perkara, iaitu suami isteri boleh bersetubuh selepas waktu berbuka, dan hal ini juga mewajibkan kita sebagai umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan bermula daripada fajar hingga terbenam matahari. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan isyarah An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faiz Izzuddin bin Muhammad Karim, Matematik 287-335. Saya akan menerangkan maksud dilalah. Apa itu dilalah? Dilalah adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang pertama disebut al-madlul, dan segala sesuatu yang kedua disebut al-dal, ataupun petunjuk, penerang, atau yang memberi dalil. Maksudnya dilalah ni adalah satu petanda ataupun petunjuk. Macam contohnya bunyi orang menangis di dalam bilik. Maknanya bila kita lalu satu bilik, kita dengar suara orang menangis, maknanya itu adalah dilalah yang menunjukkan bahawa ada orang di dalam bilik itu. Okey. Jadi dilalah terbahagi kepada dua, iaitu dilalah lafziah dan dilalah ghairu lafziah. Okey, bagi dilalah lafziah, ia merupakan petunjuk yang berbentuk suara ataupun kata-kata yang dapat didengar. Maknanya dilalah lafziah ni ialah petunjuk yang ada bunyi, lafziah, lafaz. Ia merupakan petunjuk yang kita ada suara yang kita dapat dengar. Ia terbagi kepada tiga. Yang pertama ialah dilalah lafziah akliyah, yang kedua dilalah lafziah tabi'iyah, dan yang ketiga dilalah lafziah wad'iyah. Dilalah lafziah akliyah iaitu dilalah petunjuk yang dibentuk akal fikiran. Macam contohnya suara teriakan orang di tengah hutan menjadi dilalah bagi adanya manusia di sana. Seterusnya untuk dilalah lafziah tabi'iyah iaitu dilalah petunjuk, iaitu dilalah berbentuk petunjuk yang berbentuk alami, arad tabi'. Macam contohnya kalau kita dengar suara orang menangis, kita tahu bahawa orang tu tengah sedih, ataupun mungkin kebiasaannya kalau menangis orang akan sedih lah. Jadi seterusnya untuk dilalah lafziah wad'iyah iaitu dilalah petunjuk dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat ataupun tanda, apa saja berdasarkan kesepakatan dia. Contohnya orang Inggeris
dia kata dalam bahasa Inggeris kita panggil pisang banana. Maknanya orang Inggeris dia bersepakat bahawa bila sebut je banana, orang tahu tu ialah buah pisang. Kata lain, dilalah lafziah wad'iyah ni ialah petunjuk yang memang dah ditetapkan oleh ahli-ahli pakar bahawa satu perkataan tu akan menunjukkan kepada satu benda. Seterusnya kita pergi kepada dilalah lafziah wad'iyah. Bagi dilalah lafziah wad'iyah, dilalah ni juga dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, dilalah lafziah wad'iyah mutabiqiyah, dilalah lafziah wad'iyah iltizamiyah, dilalah lafziah wad'iyah tadamuniyah. Yang pertama, dilalah lafziah wad'iyah mutabiqiyah, iaitu dilalah lafaz atau petunjuk kata pada makna selengkapnya. Macam contoh, bila kita cakap rumah, kita cakap kepada orang, itu rumah. Maknanya rumah tu, kita bukan cakap hanya dinding saja. Kita cakap rumah tu, maknanya dalam rumah tu termasuk atap, termasuk bumbung, termasuk dinding dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada dilalah lafziyah wad'iyah iltizamiyah, iaitu dilalah lafaz ataupun petunjuk kata kepada sesuatu yang di luar mana lafaz yang disebutkan, tetapi terikat amat erat terhadap makna yang dikandungnya. Contohnya, kita cakap satu sekolah tu dia dapat keputusan yang bagus dan orang puji. Orang cakap, sekolah ni bagus. Bukannya orang tu maksudkan sekolah tu bagus. Maknanya pengetua di sekolah tu bagus, cikgu-cikgu kat sekolah tu bagus, murid-murid kat sekolah tu pun bagus. Itu maksud bagi dilalah lafziah wad'iyah iltizamiyah. Seterusnya yang ketiga ialah dilalah lafziah wad'iyah tadamuniyah, iaitu dilalah lafaz ataupun petunjuk kata kepada bahagian-bahagian maknanya. Contohnya, bila kita cakap dekat seorang jurutera lah, cakap tolong baiki rumah saya. Maknanya bukan kita suruh baiki semua rumah, tapi bahagian-bahagian tertentu. Macam contoh tingkap dia rosak. Bila orang tu kata tolong baiki rumah saya, maknanya orang tu maksudkan tingkap di rumah dia. Seterusnya ialah dilalah ghair lafziyah. Dilalah ghair lafziyah adalah petunjuk yang tidak berbentuk kata atau suara. Maksudnya dilalah lafziyah ni, ghair lafziyah ni dia petunjuk tapi dia tak ada suara, tak ada bunyi. Dilalah ini juga terbahagi kepada 3. Yang pertama, dilalah ghair lafziyah tabi'iyah, dilalah ghair lafziyah wad'iyah, dilalah ghair lafziyah aqliyah. Yang pertama, dilalah ghair lafziyah tabi'iyah, iaitu dilalah ataupun petunjuk yang bukan kata atau suara yang berupa sifat alami. Contohnya, bila apabila kita nampak orang tu tutup hidung, itu petanda bahawa mungkin ada orang buang angin ataupun dekat kawasan tu berbau busuk. Itu contoh untuk dilalah ghair lafziyah tabi'iyah. Seterusnya, dilalah ghair lafziyah wad'iyah, iaitu dilalah ataupun petunjuk bukan berupa kata atau suara yang dengan sengaja dibuat oleh manusia atau satu isyarat atau tanda berdasarkan kesepakatan. Macam contohnya, bila kita nampak orang Melayu pakai songkok, dekat songkok tu kita nampak ada tali warna putih kan. Itu menunjukkan bahawa orang yang pakai songkok tu dia tengah berkabung. Macam contoh, ada kemakatan sultan atau sebagainya. Seterusnya ialah dilalah ghairul lafziyah aqliyah, iaitu dilalah petunjuk yang bukan kata atau suara dibentuk akal pemikiran. Contoh dilalah lafziyah aqliyah, bila kita balik rumah kita dan kita tengok barang-barang rumah kita hilang. Jadi itu merupakan petunjuk bahawa rumah kita telah dirompak. Jadi itu saja.